Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao ma? 我很好，我叫阿Aziza。你呢？こんにちは。私はAzza des. Kita nak belajar apa pada hari ni? Belajar bahasa asing ke? InsyaAllah ya. Selamat datang ke kelas pendidikan Islam tingkatan 5 KSSM. Kita akan masuk ke pelajaran yang ke-6 bertajuk Kepelbagaian Bangsa dalam Islam. Kita belajar bersama Ustazah Aziza dari Sekolah Si Puteri Cyberjaya. Murid-murid boleh merujuk buku teks pada muka surat 51 insya-Allah. Cuba tengok gambar ni semua. Nampak gambar bersama bangsa asing. Bersama dengan rakan dari New Zealand. Berkenalan dengan jemaah daripada Mesir. Dari Jepun, ya, rakan-rakan dari Aceh, Indonesia, dari Istanbul. Bersama anak-anak warga Syria, ya, dan juga rakan di Turki. Jadi kita akan bincangkan tajuk pada hari ini berkaitan dengan kepelbagaian bangsa di dunia ini dan digalakkan dalam Islam untuk berkenal-kenalan dan sentiasa berbuat baik dengan mereka, ya. Okey, kita tengok yang seterusnya. Apakah dia ayat Al-Quran yang kita akan bincangkan pada hari ini? Ini ayat dia, ya, surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya, apakah maksudnya? Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan berpuak-puak supaya kamu saling berkenalan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah dalam kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Ya, kita tengok kat sini ada perkataan berpuak-puak, perkataan saling berkenalan. Kita akan kupas ayat ini pada pelajaran kali ini. Kita akan ketahui dulu terjemahan ayat supaya kita boleh menghayati potongan ayat Al-Quran tadi satu persatu, ya, kita bincangkan. Yang pertama, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Maksud dia atau terjemahan dia, ya, wahai manusia. Ya tu wahai, ayyuha, annas, manusia. Jadi di sini manusia maksudnya semua orang lah, ya. Bukan golongan tertentu sama ada muslim ke mukmin, semua sekali, wahai manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu. Khalaqa, cipta, ya. Perkataan kita biasa dalam bahasa Melayu makhluk. Makhluk tu yang dicipta, ya. Khaliq, pencipta. Jadi makhluk tu cipta. Jadi kat sini khalaqnakum, kami menciptakan kamu. Min, dari zakari wa unsa, lelaki dan juga perempuan. Jadi Allah telah menciptakan manusia, lelaki dan juga perempuan. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Ya. Maka terjemahannya di sini, dan kami telah menjadikan kamu. وَجَعَلْنَا, ja'alna tu jadikan, ya. Syu'uba, ya, bangsa. وَقَبَائِلَ, berpuak-puak. Qabilah satu, ya. Qabail jamak, plural, banyak, ya. Berpuak-puak. Supaya kamu saling berkenalan. Lita'arafu. Kita dalam budaya kita, Malaysia, Melayu, kita sebut ta'aruf, kan? Minggu ta'aruf. Jadi maksudnya berkenal-kenalan. Itu bahasa Arab, ya. Ta'aruf. Okey, lita'arafu dalam ayat ni. Potongan yang ketiga, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah dalam kalangan kamu. Karim, mulia. Akramakum, paling mulia, ya. Indallah, di sisi Allah, ya. Atqakum, yang paling bertakwa. Ada perkataan sikit, atqa tu takwa lah tu, ya, maksudnya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
lagi maha mendalam pengetahuannya. Alim, mengetahui. Khabir, maha mendalam pengetahuannya. Ya, jadi dalam potongan-potongan tadi ni kita dapat agaklah ya maksudnya, walaupun kita tak faham sangat bahasa Arab, kita boleh teka-teka sikit-sikit ya. Maksudnya sebab kita pun banyak menggunakan bahasa Arab dalam penggunaan Melayu ya, bahasa Melayu. Jadi kita ada banyak bangsa berpuak-puak tapi digalakkan supaya saling berkenalan. Baiklah, apakah dia asbab nuzul ataupun sebab turun ayat tadi Al-Hujurat ayat yang ke-13? Ya, setiap ayat yang turun ada sebab-sebab tertentu berdasarkan peristiwa-peristiwa ataupun isu-isu yang berlaku pada ketika tersebut ya. Sebab Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat, sedikit-sedikit ya. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ingat lagi tak dengan Sayyidina Bilal bin Rabah? Kita dah belajar semasa di peringkat menengah rendah ya. Kita dah berkenalan dengan sahabat Nabi yang sangat hebat ni. Beliau adalah seorang hamba yang telah pun dimerdekakan ya. Jadi semasa peristiwa bukaan kota Mekah, Fathu Mekah, Nabi telah meminta Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk melaungkan azan. Melaungkan azan. Sebab suaranya sangat merdu ya. Masya Allah. Kalau kita dapat dengar kan, kita tak dengar kan, tak dapat dengar ya. Tapi terdapat sahabat yang telah memandang rendah kepada Sayyidina Bilal bin Rabah tadi. Sebab apa? Sebab dia kan berkulit hitam dan juga bekas sebelum tu dia seorang hamba. Ya, jadi dia punya tahap agak rendah pada pandangan sahabat-sahabat yang lain. Jadi Malaikat Jibril telah memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatan para sahabat tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka, para sahabat tadi, dan bertanyakan tentang tindakan mereka. Ya, lalu turunlah ayat ini yang menyeru agar berkenal-kenalan dan saling menghargai, hormat menghormati walaupun berbeza warna kulit ya dan juga darjat. Kita lihat sekarang apakah kandungan ayat. Yang pertama, tuntutan saling mengenali dalam kalangan bangsa. Berbagai bangsa lah maksudnya ya, macam-macam bangsa, tapi dituntut untuk kenal mengenali. Dan juga keutamaan takwa. Ya, takwa ni terdapat dalam hati kan, dalam dada kita ya, takwa. Yang pertama, kandungan ayat, tuntutan saling mengenali dalam kalangan pelbagai bangsa. Jadi kita digalakkan dalam Islam untuk menjalin perpaduan dan perhubungan yang harmoni. Contoh dalam negara kita ya, negara kita Malaysia yang sangat-sangat unik. Kita ada bangsa Melayu, Cina, India dan juga bangsa-bangsa lain seperti bangsa di Sabah Sarawak ya, kita ada Murut, Kadazan, Bajau dan sebagainya. Tetapi semua hidup dalam keadaan yang harmoni dan bersatu padu. Ya, jadi perlu dijalankan hubungan yang baik supaya tidak ada perpecahan, tidak ada pergaduhan dan juga perselisihan. Ini adalah digalakkan, disarankan ya dalam Islam. Yang kedua kita lihat di sini, ini bersama dengan orang-orang ataupun murid-murid dan juga guru dari Jepun yang datang ke Malaysia, datang ke sekolah ustazah untuk program khas ya. Program khas bersama murid-murid di Jepun ya. Okey, jadi dalam program ini kita telah menyambut mereka dengan baik dan kita ajar mereka pakai pakaian baju kurung, pakaian tradisional Malaysia kan. Kita ke sana dia pakaikan kita kimono. Dia ke sini kita pakai baju kurung. Mereka seronok ya belajar pakai baju kurung budaya Malaysia di sini. Mereka juga belajar mencanting batik ya, kita punya tradisional Malaysia, batik kan. Kita ajar dia seronok melukis-lukis gambar pokok, gambar ikan ya, gambar tumbuh-tumbuhan, teknik mencanting batik. Kita ajar juga makanan-makanan di Malaysia, mereka pun suka. Dan setelah beberapa hari nak balik tu, walaupun mereka kurang fasih berbahasa Inggeris, namun demikian boleh juga berinteraksi. Masih boleh berinteraksi ya, menggunakan sedikit-sedikit bahasa yang difahami. Kita belajar sikit bahasa Jepun, dia belajar sikit bahasa Melayu, jadi bolehlah kata orang nak berinteraksi. Dan akhirnya mereka semua sangat sedih pada hari nak berpisah, dia nak balik ke airport tu, menangis-nangis semuanya.
Ya, Masya Allah, itulah dia kesan daripada hubungan yang baik walaupun bangsa yang berbeza, agama yang berbeza dan bahasa yang berbeza, budaya pun yang berbeza ya. Kita digalakkan berinteraksi, bekerjasama dan saling melengkapi antara satu sama lain. Okay, lihat yang ni pula. Di sini adalah keadaan ketika musim haji. Kita perlu mengiktiraf kemuliaan dan harga diri manusia tanpa mengira rupa paras dan juga etnik. Ya, ini jemaah haji dari Indonesia dengan kumpulan oranye, ya, pakaian uniform dia oranye. Ini kumpulan dari Indonesia juga, pakaiannya biru, ya. Ini dari Afrika, mereka pakai pakaian khas sendiri, ya. Jadi kita lihat kat sini, walaupun ini bersama dengan petugas ataupun askar di Mina, ya. Walaupun pelbagai bangsa, tetapi pelbagai bahasa dan pelbagai bangsa, tetapi dia punya agamanya satu. Di Mekah bersatu di situ. Walaupun kadang-kadang tak faham bahasa Arab, tak faham bahasa-bahasa yang lain, jemaah-jemaah lain, namun demikian kita masih lagi bersatu, ya, dan sama-sama mengerjakan haji, mengerjakan umrah, ya. Yang seterusnya di sini kita lihat poin yang seterusnya, menjalin hubungan dengan orang bukan Islam selagi mereka tidak memusuhi Islam, ya. Ini yang berlaku dalam negara kita kan, ya. Kita hidup dalam keadaan aman, harmoni dengan yang bukan Islam, ya. Jadi itu memang sangat-sangat disarankan oleh Islam. Di sini gambar-gambar ketika program pelajar-pelajar dari sekolah ustazah pula yang pergi ke Jepun dan tinggal bersama dengan keluarga angkat di sana. Yang ni dengan keluarga angkat, ya. Keluarga angkat serve makanan yang halal. Mereka faham tentang makanan yang halal, bekas makanan, ya, pinggan mangkuk yang perlu tidak ada bekas-bekas yang najis dan sebagainya, najis mughalazah dan sebagainya, ya. Jadi di sini mereka memahami budaya kita. Tengok pula yang ini, anak murid ustazah yang ni. Ni mak angkat dia, ni kawan angkat dia, kakak angkat. Mereka menghormati kita pakai tudung, dia pun pakai selendang juga. Dia carilah selendang mana ustazah pun tak tahu, tapi dia cuba juga nak memakai selendang, ya, untuk menghormati tetamunya, anak angkat dia yang dari Malaysia ni. Kita belajar sama-sama dengan murid Jepun di kelas, ya. Ni pun kita angkat tangan doa nak makan, dia pun angkat tangan juga. Dia cuba memahami budaya kita, ya. Yang ini pula, ni hari terakhir, hari perpisahan. Mereka pun sangat sedih, menangis-nangis semuanya nak berpisah dengan pelajar-pelajar dari Malaysia. Betapa indahnya ukhuwah, walaupun berbeza agama, berbeza bangsa, berbeza budaya, namun kasih sayang tu boleh dijalin, ya, walaupun berbeza bangsanya, agamanya. Yang ini poin kedua dalam kandungan ayat Al-Quran dalam tajuk yang kita belajar pada hari ini, keutamaan takwa, ya, keutamaan takwa. Kenapa agaknya diseru agar kita bertakwa? Kerana apa? Kan manusia adalah sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua sama, ya, diciptakan daripada tanah, daripada Nabi Adam dan juga Hawa, dan akhirnya kita akan menuju ke alam barzah. Kita akan dikebumikan juga sama, ya, tak kira apa pun kita punya kedudukan. Jadi secara asasnya manusia semua, ya, manusia adalah sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat jantina atau bangsa, tetapi Allah memandang hati dan amalan hamba-Nya. Jadi amalan yang dipandang bukan dipandang rupa paras, harta benda, pangkat, darjat, kedudukan, ya. Yang penting ialah amalan. Masya Allah, ya. Di sinilah kita lihat betapa indahnya Islam. Seterusnya, menunaikan hak sesama manusia walaupun berbeza kaum dan budaya. Ya, kalau katakan kita ada jiran-jiran yang bukan Islam, ya, jiran-jiran berbangsa India, jiran-jiran berbangsa Cina, ya, dan lain-lain, kita hendaklah hormat menghormati, bantu membantu. Kalau ada yang sakit, kita ziarahi, ya, ada yang memerlukan bantuan, kita bantu, ya. Bermuka manis,
bertukar-tukar pendapat, berbincang, ziarah menziarahi ya. Sebab itu sebahagian daripada perintah Allah yang wajib sesama manusia laksanakan ya. Jadi ingat ya, berbeza kaum dan budaya tetapi haknya perlu ditunaikan juga. Dan yang terakhir, meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk ciptaannya sebagai asas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena yakin ya bahawa Allah yang mencipta kita semua kan. Mencipta manusia, mencipta langit dan bumi, binatang dan sebagainya. Maka kita akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita lihat pengajaran ayat. Ya, biasa selepas tamat kita belajar di hujungnya ada pengajaran ayat. Apa agaknya pengajaran ayat pada hari ini? Okey, sebagai umat Islam, kita hendaklah saling bekerjasama untuk membina kehidupan yang harmoni. Dalam peperiksaan, pastikan ya anak-anak murid semua membiasakan dengan kita hendaklah. Ya, dalam peperiksaan kita hendaklah saling bekerjasama. Di sini digabungkan di antara isi saling bekerjasama dengan huraiannya membina kehidupan yang harmoni dengan untuk. Ya. Kata hubung untuk isi dan huraian di sini untuk. Kata hubung ada 4. S-U-K-A. S untuk supaya, U tu untuk, K kerana, A tu agar. Di sini digunakan kata hubung untuk. Kita hendaklah ni mesti kena letak ya. Tak boleh letak kita wajib lah, kita perlulah. Tulis je kita hendaklah. Satu markah ya. Kita hendaklah saling bekerjasama, satu markah. Lepas tu membina kehidupan yang harmoni, satu markah. Dapatlah 2 markah untuk soalan berbentuk pengajaran ayat ya. Okey, pengajaran ayat yang kedua. Kita hendaklah menghormati kepelbagaian budaya supaya wujud persefahaman dalam kalangan masyarakat. Di sini awak lihat dia punya kata hubung supaya. Kita hendaklah ni mesti ya. Kita hendaklah ni mesti. Ingat sama bila-bila. Peksa kita letak ni. Kita hendaklah ya. Menghormati kepelbagaian budaya supaya. Supaya apa? Wujud persefahaman dalam masyarakat. Jadi pastikan pengajaran ayat mestilah ada kaitan dengan ayat yang diberi. Ya. Jadi berkaitan dengan kenal mengenali pelbagai bangsa, pelbagai budaya. Jadi kita letakkan pengajaran ayat berdasarkan ayat yang diberi. Yang seterusnya, yang ketiga, kita hendaklah berusaha untuk membaiki akhlak supaya menjadi insan bertakwa. Sebab berbuat baik dengan bangsa lain, berbuat baik dengan yang beragama lain juga adalah satu keimanan, takwa ya. Takwa tu di situ. Ciri seorang Islam yang bertakwa, berbuat baik dengan yang lain. Di sini digunakan kata hubung supaya. Kita hendaklah berusaha untuk membaiki akhlak supaya menjadi insan yang bertakwa. Okey. Di sini kita lihat pula beberapa kepelbagaian budaya yang kita hormati ya. Contoh kat sini tadi makan makanan Malaysia. Dia menghormati makanan kita, mungkin agak pedas ke apa kan, dia makan juga. Kemudian ini makanan di Turki. Macam tak lalu makan kan, tak biasa kan makan. Kita kena makan juga, inilah makanan mereka, kita makan jugalah kan. Ini di Korea ya, makanan di Korea macam-macam dia punya makanan dia. Kenalah kita hormati kalau orang dah sediakan, dah saji, rasalah ya. Yang penting halal. Kemudian ni makanan di Jepun. Makanan di Jepun pun kalau tak biasa tak boleh juga kan. Ni makan ikan tak masak lah kata orang tu kan, ikan mentah ya. Kita kena cuba makan lah. Yang penting halal, bersih ya, insya-Allah. Jadi kita kena menghormati kepelbagaian budaya lain dan cuba masuk dalam budaya lain. InsyaAllah bangsa lain pun akan rasa gembira dan kita ada saling hormat menghormati. Baiklah, sekian saja kelas Ustazah pada hari ini. Ini gambar Ustazah dengan salah seorang murid di Jepun sana ya.
Okey, diakhiri dengan serangkap pantun Tuan Puteri dari Kayangan, senyuman manis umpama madu. Pelbagai keturunan bukan halangan, membina bangsa bersatu padu. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah video Ustazah ya. Dan kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.